Yang Dipertua kerana memberi peluang kepada Batu Gajah untuk turut menjunjung kasih membahaskan titah ucapan Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Pertama sekali, saya ingin tahu sama ada benar atau tidak bahawa ekonomi negara semakin pulih pasca pandemik COVID-19. Bagaimanakah pemulihan ini diukur? Masih lagi ramai yang menganggur kerana hilang pekerjaan atau mata pencarian. Banyak juga kilang dan perniagaan telah menggulung tikar. Kemasukan pelabur asing atau FDI juga tidak mantap. Kos sara hidup semakin meningkat. Keadaan akan bertambah buruk akibat perang Rusia-Ukraine dan masalah banjir yang berlaku di merata negara. Jurang pendapatan antara kaya dan miskin masih melebar. Permintaan bantuan kebajikan dari kalangan rakyat Malaysia semakin ketara. Perdagangan antarabangsa negara kita juga masih terencat. Industri pelancongan masih sakit dan tidak dapat dipulihkan seperti sebelum pandemik. Dalam keadaan seperti ini, adalah tidak wajar untuk kerajaan berbangga mendakwa ekonomi negara telah pulih di bawah usaha-usaha dan strategi-strategi kerajaan yang efektif. Kerajaan yang ada sekarang telah gagal memulihkan ekonomi maupun menangani pandemik COVID-19 secara efektif. Penularan Omicron semakin menggemparkan iaitu lebih 30,000 kes sehari. Walaupun kita lihat adanya sedikit sebanyak kestabilan ekonomi yang tidak boleh dinafikan, itu adalah disebabkan kerjasama bipartisan melalui memorandum persefahaman transformasi antara kerajaan dan Pakatan Harapan yang telah merintis jalan kepada kestabilan politik di negara kita di peringkat persekutuan. Walau bagaimanapun, saya mengecam sekeras-kerasnya pihak-pihak yang mencaturkan permainan politik keterlaluan sehingga tercetusnya PRN Negeri Melaka dan juga PRN Johor. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan semua pemimpin-pemimpin politik tanah air atas teguran sinis Tuanku Yang di-Pertuan Agong supaya tidak bermain politik siang dan malam. Tumpukanlah perhatian dalam program-program pemulihan ekonomi dan pembangunan negara. Rakyat sudah muak dengan permainan politik dan pilihan raya yang menyusahkan dan merugikan masa, tenaga dan wang negara. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan telah memulakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak yang dijadualkan secara berperingkat di seluruh negara. Banyak juga PPV di sekolah telah dikendalikan dengan baik. Tahniah. Walau bagaimanapun, saya mendapati ramai dari kalangan ibu bapa tidak mahu anak mereka diberi vaksin kerana pelbagai alasan. Apakah tindakan kerajaan untuk mengatasi masalah ini? Bagaimanakah kanak-kanak yang tidak divaksin ini akan memasuki sekolah pada sesi baru yang akan dibuka tidak lama lagi? Apakah sasaran kerajaan dalam program vaksinasi kanak-kanak dan bolehkah ianya dicapai dalam tempoh terdekat? Dalam media sosial, banyak cerita-cerita yang mengatakan bahawa kanak-kanak yang divaksin telah menunjukkan kesan sampingan yang buruk dan ada juga yang meninggal dunia selepas suntikan. Sejauh manakah perkara ini adalah benar? Apakah tindakan kerajaan berhubung dengan perkara ini? Tuan Yang di-Pertua, kad pengenalan adalah dokumen sah yang penting untuk menunjukkan identiti seseorang. Segala maklumat penting tentang identiti seseorang ada tertera dengan jelas pada kad pengenalan. Maklumat agama seseorang juga adalah penting. Saya mendapati bagi orang-orang Muslim ada perkataan Islam tertera pada kad pengenalan. Saya terima baik perkara ini. Agama boleh menunjukkan identiti amalan hidup seseorang dengan nyata. Tetapi ganjilnya, agama orang-orang bukan Islam pula tidak dinyatakan pada kad pengenalan mereka. Saya tidak tahu apakah rasional di sebalik perkara ini. Apakah salahnya jika bagi orang beragama Buddha dinyatakan agamanya pada kad pengenalan? Begitu juga bagi orang-orang Kristian, Hindu, Bahai, Sikh dan sebagainya. Bukankah maklumat ini boleh diperolehi dalam sijil kelahiran ataupun borang permohonan kad pengenalan? Ini bukanlah perkara yang sukar untuk dilakukan. Status agama ini boleh menunjukkan keunikan Malaysia iaitu pelbagai ras dan agama hidup dengan aman dan damai di negara ini.
Ini juga memudahkan pelbagai urusan yang melibatkan perundangan. Saya sendiri berasa pelik. Status agama tidak tertera pada kad pengenalan saya. Saya mohon penjelasan yang terperinci berkaitan perkara ini dari konteks amalan pentadbiran dan kedudukan perkara ini dari segi perundangan. Tuan Yang di-Pertua, berhubung dengan mitra, beberapa orang telah ditangkap dan disiasat oleh SPRM beberapa bulan yang lalu berhubung dengan penyelewengan dana mitra. Apakah hasil siasatan tersebut? Apakah tindakan selanjutnya oleh pihak SPRM dalam kes ini? Setakat ini, tidak ada seekor jerung pun disiasat atau diambil tindakan. Tangkapan-tangkapan ikan bilis pun tidak bermakna dan tiada apa-apa maklumat setakat ini. Menteri Perpaduan Negara berjanji untuk mengadakan satu sesi taklimat kepada ahli-ahli parlimen untuk menjelaskan perbelanjaan mitra bagi tahun 2020 dan 2021. Pihak kementerian telah menetapkan tarikh 14 Januari 2022 bagi taklimat tersebut. Kemudian ditunda kerana sambutan Hari Punggol. Sehingga hari ini, tarikh baru belum dimaklumkan kepada ahli-ahli parlimen. Saya berharap Menteri Perpaduan Negara boleh mengadakan taklimat tersebut sebelum tamatnya sesi parlimen penggal ini. Yang Berhormat, Tuan Yang di-Pertua, isu mitra, saya minta penjelasan. Jelutung, saya ada banyak lagi perkara yang perlu saya bahaskan. Okey, Mohon maaf ya. Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua, ada sebidang tanah di sebelah surau Al-Firdaus di Menggelembu yang telah digazetkan untuk membina sekolah rendah agama rakyat Muhammadiyah. Walaupun dijanjikan beberapa kali, tetapi bangunan itu tidak dinaikkan setakat ini. Kawasan yang padat penduduk ini memerlukan sebuah sekolah rendah agama rakyat dengan segera. Ketika ini, seramai 100 orang murid belajar di ruangan atau bilik yang disediakan oleh surau Al-Firdaus. Tempat ini adalah tidak sesuai untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh yang demikian, saya mohon supaya Kerajaan Persekutuan menyalurkan peruntukan dalam lingkungan 400 hingga 500 ribu untuk membina sebuah sekolah rendah agama rakyat di tapak yang disediakan. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin tahu apakah usaha-usaha yang telah diambil oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia dalam mengawal dan membendung penglibatan dan penyebaran posting-posting tidak senonoh yang boleh meruntuhkan akhlak dan menyimpang daripada nilai-nilai murni budaya Malaysia, terutamanya dari kalangan anak-anak muda yang menggunakan pelbagai aplikasi sosial secara meluas. Banyak insiden yang tidak diingini telah berlaku. Ada juga yang telah membunuh diri akibat kesilapan yang dilakukan. Apakah usaha-usaha Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi untuk memberi kesedaran kepada pelajar-pelajar tentang baik buruknya penggunaan multimedia ini? Perkara ini perlu dipandang serius oleh kerajaan dalam usaha membentuk generasi muda yang mengutamakan sahsia yang tinggi. Tuan Yang di-Pertua, ini adalah berkaitan dengan pendaftaran pertubuhan. Berapakah pertubuhan baru yang telah didaftarkan pada tahun 2020 dan 2021? Bolehkah kerajaan memberi secara terperinci mengenai kategori jenis-jenis pertubuhan dan statistik mengikut negeri? Berapakah pertubuhan yang telah menjadi dormant atau ditutup dalam tempoh yang sama? Saya juga ingin mengetahui apakah pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh Jabatan Pendaftaran Negara untuk memudahkan pendaftaran pertubuhan di negara kita. Saya dimaklumkan bahawa masih terdapat banyak birokrasi dalam proses pendaftaran pertubuhan. Ini amat menyukarkan semua pemain taruh dalam usaha mendaftarkan pertubuhan. Adakah kerajaan bercadang untuk mempermudahkan lagi proses pendaftaran pertubuhan di negara kita? Tuan Yang di-Pertua, Malaysia merekodkan kadar pesakit buah pinggang antara tertinggi di dunia. Lebih kurang 8,000 kes baru dikenal pasti setiap tahun di negara kita. Trend ini amat menggerunkan kerana ia boleh menjejaskan sistem kesihatan negara kita dengan teruk. Anggaran perbelanjaan sebanyak 1.5 bilion hingga 3.2 bilion diperlukan setahun untuk merawat pesakit-pesakit buah pinggang. Apakah persediaan-persediaan Kementerian Kesihatan bagi menghadapi kemudaratan ini? Saya pernah mencadangkan beberapa kali di Dewan Yang Mulia mendesak kerajaan menubuhkan pusat-pusat dialisis dilengkapi fasiliti yang cukup di seluruh negara. Ini akan membantu pesakit-pesakit dialisis terutama dari golongan miskin untuk mendapatkan rawatan.
hari ini hospital-hospital kerajaan tidak mampu menyediakan mesin-mesin dialisis yang mencukupi. Ini menyebabkan ramai pesakit terpaksa mendapatkan rawatan daripada pihak swasta dengan kos rawatan yang amat tinggi. Walaupun ada pelbagai bentuk bantuan dan subsidi disediakan, tetapi tidak memadai. Kerajaan harus merangka polisi yang lebih komprehensif dalam menangani isu penyakit buah pinggang yang bakal menjadi beban yang perlu dipikul oleh Kementerian Kesihatan. Tuan Yang di-Pertua, pengajaran pendidikan Islam kepada murid-murid Muslim di sekolah adalah suatu yang wajib dan perlu disokong oleh semua. Pada masa yang sama, saya juga mencadangkan supaya pendidikan agama lain juga diwujudkan untuk murid-murid bukan Islam. Ini membolehkan setiap anak murid menerima didikan agama masing-masing. Pendidikan agama akan membentuk generasi muda yang mempunyai kekuatan sasiah dan keutuhan disiplin yang unggul. Cadangan saya juga adalah selaras dengan rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, dan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan pembinaan rohani yang seimbang dan harmonis kepada semua murid sekolah. Apakah pendirian Kementerian Pendidikan Malaysia dalam mewujudkan pendidikan agama masing-masing kepada murid-murid bukan Islam? Apakah usaha-usaha yang diambil sejajar dengan perkara itu? Minta rumuskan, maybe. Tuan Yang di-Pertua, ini adalah berkaitan dengan isu kawasan Balai Polis Terengganu. Tuan Yang di-Pertua, Balai Polis Terengganu telah dibina pada tahun 1906. Balai ini mempunyai seni bina dan sejarah yang perlu dikekalkan. Saya percaya kerajaan akan memberi peruntukan untuk membaik pulih Balai Polis Terengganu yang perlu dijadikan sebagai warisan negara. Ini adalah penting untuk mengekalkan identiti dan sejarah perjuangan PDRM di negara kita. Balai ini adalah antara balai yang terunggul di negara kita. Oleh demikian, saya memohon Kerajaan Persekutuan menyediakan dana peruntukan untuk membaik pulih bahagian-bahagian bangunan yang telah rosak serta mengambil tindakan-tindakan segera untuk digazetkan bangunan ini sebagai warisan negara. Tuan Yang di-Pertua, poin akhir saya. Sila rumuskan. Ya. Ini adalah berkaitan dengan Jabatan Penjara. Tuan Yang di-Pertua, apakah pihak Kementerian Dalam Negeri tidak berniat untuk memperkasakan lagi unit pengiring bermotosikal bagi Jabatan Penjara Malaysia yang hanya bersifat melepas batu di tangga? Penjara cuma memiliki 8 buah motosikal berkuasa tinggi berumur 9 tahun yang ditempatkan di 3 buah penjara, iaitu Penjara Kajang, Penjara Sungai Buloh dan Penjara Seberang Perai. Unit ini terlalu penting bagi pihak penjara. Sudah berpuluh-puluh tahun, penjara terpaksa memohon bantuan PDRM, terutamanya apabila melibatkan perpindahan banduan dan untuk mengiringi ke mahkamah. Adakah benar bahawa Jabatan Penjara Malaysia juga ada kalanya terpaksa menggunakan kenderaan seperti van roti dan van jenazah untuk tujuan-tujuan resmi ketika menjalankan tugas dan tanggungjawab hakiki? Dan akhir sekali, Tuan Yang di-Pertua, kota guru, bimbingan dan kaunseling, iaitu 1:500 orang murid ketika ini perlu dikurangkan kepada 1:300 murid, memandangkan keperluan yang semakin meningkat untuk perkhidmatan ini di sekolah menengah dan sekolah rendah sejajar dengan peningkatan kes-kes kesihatan mental secara mendadak. Apakah pendirian dan usaha Kementerian Pendidikan dalam menambahkan jumlah guru bimbingan dan kaunseling di seluruh negara? Saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua kerana memberi masa tambahan kepada saya, dan dengan ini saya menyokong titah tuanku. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Batu Gajah. Yang Berhormat, hari ini memang tidak ada usul selain daripada nak berhenti 5:30 petang. Sebab itu Yang Berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi esok Rabu 9 Mac 2022. Terima kasih ahli-ahli yang berhormat.